Dah kena tinggi. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وأسيادنا الأكرمين ولوالدي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهدوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما لا نبي بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia ini di dalam kerugian, melainkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beramal saleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu apabila aku tidak disayangi melebihi daripada anak-anaknya, ibu bapanya dan semua manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sayang kepadaku, dan sesiapa yang sayang kepadaku dia akan bersama-sama denganku di dalam syurga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pertama sekali insya-Allah kepada Ustaz Khairul Fitri Kiraman, masya-Allah. Beliau yang mengaturkan jadual saya ketika saya berada di belah utara ni. Saya balik ke Penang, selalu saya akan telefon dia lah, insya-Allah. Jadi dia aturkan jadual saya. Alhamdulillah. Banyak masjid surau dah saya singgah. Seronok hati ni, kenapa tuan-tuan? Besok di mahsyar, besok masjid dan surau ini menjadi saksi, insya-Allah. Kepada Ustaz Mawardi, insya-Allah. Terima kasih. 2-3 hari lepas telefon bagi peringatan pada saya, bagi sesuatu untuk memudahkan perjalanan saya. Alhamdulillah. Kepada pengurusi Masjid Al-Zuhri, masya-Allah. Betul nah? Dan kepada semua jawatankuasanya yang berusaha, kepada para ustaz, asatiza yang hadir, masya-Allah. Saya ni tak tahu apa benda sebenarnya, jahil lagi. Saya tak berapa pandai lah, baru nak belajar. Orang dah mula panggil ustaz, tapi dalam hati tu kata amin lah, amin. InsyaAllah bila orang mendoakan perkara yang baik ni, kita sebut amin. Alhamdulillah. Itu cita-cita mak saya, insya-Allah, nak jadikan, masya-Allah, anak lelaki seorang ni orang yang baik, orang yang saleh, insya-Allah. Jadi para asatidzah dan juga ustaz, kalau ada berlaku kesilapan dari segi apa julah sepanjang saya berceramah ni, tolonglah tegur saya. Mudah-mudahan ada perkara-perkara baik yang saya dapat belajar daripada tuan-tuan guru ni, insya-Allah. Kepada hadirin dan hadirat, muslimin muslimat semua sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik hidayah Allah, Allah sayang kita, Allah teruskan juga pilih kita, Allah teruskan juga jinak-jinakkan hati kita untuk berada di tempat yang paling Allah suka. Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di masjid. Dan juga tempat-tempat yang menyebut nama Allah. Satu majlis yang membesarkan Allah, yang memperhebatkan, memuliakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tempat yang paling Allah suka, insya-Allah. Untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik ini apa? Perkara-perkara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pun dikirakan nikmat. Allah dudukkan kita ke hari ini dapat solat berjemaah, insya-Allah. Ini nikmat. Nikmat, masya-Allah, yang digantikan besok dengan ghanimah ataupun pahala besar yang nilainya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di mana akan dibayar di yaumul mahsyar. Ini yang kita harapkan di mahsyar besok, masya-Allah. Kita, masya-Allah, harta yang kita usahakan selama hari ini di dunia, kalau kita gunakannya ke arah yang tidak manfaat, masya-Allah, kita lah orang yang paling malang. Tapi masya-Allah, segala perkara nikmat yang Allah bagikan dekat dunia ini, apabila kita gunakannya sebagai jembatan untuk kebahagiaan kita ke akhirat, kita adalah orang yang paling untung. Masya-Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Orang macam saya ni lagilah kena bersyukur. Bersyukur ni macam mana? Kan? Kita taat perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, kita buat. Dengan penuh keyakinan. Itu penting. Tak ada persoal, tak ada tanda soal langsung. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi perintahkan. Bukan sahaja perintah Allah, tapi perintah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa sahaja perintah yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala wasallam, maka amalkan. Kita taati, kita amalkan. Dan apa saja larangan yang datang daripada Rasulullah sallallahu taala wasallam, jauhilah. Banyak supaya jadi macam setan ke dah. Dia marah macam mana sekalipun, mak saya ni insya-Allah dia tetap mendoakan anak dia. Bapa saya ni masya-Allah satu orang yang masya-Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bapa saya tak pernah marah, tuan-tuan. Bukan dia dengan orang, dengan anak dia pun dia tak pernah marah. Jentik pun tak pernah. Tapi bila dia bercakap, tuan-tuan, masya-Allah, dia terus masuk ke dalam hati ni. Satu hari tu apabila masya-Allah mak saya ni tahu saya jadi penyanyi rock. Asalnya saya ni patut dihantar mengaji pondok di Kedah ni ataupun di Kelantan. Sementara menunggu keputusan tu, masya-Allah, apabila bertukar suasana. Ni suasana ni penting. Suasana ni masya-Allah, kita duduk di mana? Dalam suasana yang bagaimana? Kerana suasana ini dapat membentuk cara kita berfikir, cara kita memandang, cara kita mendengar. Membentuk, dalam erti kata lain, membentuk jiwa kita. Salah tempat, habis, rosak. Nak jadi mak rempit, duduk dengan budak-budak motor. Hari-hari cerita pasal motor. Nak modified motor ni macam mana, nak lajukan ni macam mana, tayar kena pakai tayar apa. Kan? Dia punya swing arm dia kena taruh macam mana, insya-Allah. Dia punya carburetor ke injection nak kena. Ni cerita budak motor. Jadi bila hari-hari kita dengar pasal motor, kita jadi budak motor. Begitu juga, masya-Allah. Ketika itu pula, masya-Allah, lagu-lagu rock ni subhanallah. Tahun 85, 86. Ke orang-orang sini warak Melaka. Duduk kat masjid dia tak dengar lagu. Dulu masya-Allah ni, siapa yang umur 50-an ni, masya-Allah 40-an ni, dia merasalah zaman tu. 85, 86, Search, kumpulan Left Hander, Battle of the Band, masya-Allah. Betul tak? Oh kekasih hati ya. Boleh ke nyanyi kat masjid? Boleh? Boleh lah. Allah. Masya-Allah. Jadi saya ni dulu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, duduk di dalam suasana agama asalnya. Kerana mak saya dengan bapa saya ni mengajar Quran di rumah. Dulu tak ada kafar. 80-an dulu dia tak ada, belum ada kafar lagi. Jadi mengajar Quran ini anak-anak orang kampung ni di rumah. Jadi bila di rumah, saya duduk di rumah. Jadi suasana tu sentiasa mendengar Al-Quran hari-hari. Malahan saya pun tuan rumah. Kalau kawan-kawan ni sekarang ni kadang-kadang dicerita umur dah 40-an, 50-an ni, kadang biasa cerita, engkau dulu mengaji macam mana? Sampai sekarang tuan-tuan saya mengajar Quran. Jadi anak-anak murid saya ni yang paling muda 73 tahun. Yang biasa ni macam 30 tahun, 30 lebih, 40 lebih ni biasa. Ni anak-anak murid saya mengajar orang dewasa je, insya-Allah. Mereka ni semua dulu, kenapa kau tak pandai mengaji? Kawan-kawan dia kata, apa pasal ni kau ni sebut huruf tak betul. Lagi kena pula dia orang Jawa parah. Ciratal lacina ngam-ngam tangalaihim. Ya tuan-tuan, ada orang macam ni. Tuan-tuan, masya-Allah. Jadi dia pun bercerita, kan dulu kecil kita nak pergi rumah ustaz dalam perjalanan, masya-Allah. Kan kawan-kawan ajak main lah. Pakai kain kat luar. Dalam dah ada dah seluar pendek. Kan? Pasal memang niat tu tak nak pergi rumah ustaz, nak pergi main-main. Bila agak-agak 1 jam tu budak dah habis ngaji tu, dia balik rumah. Mak tanya, dah ngaji dah? Nak pergi ngaji apa? Masya-Allah. Dah ngaji dah mak? Okey, pandai dah. Masya-Allah. Saya tak ada cerita tu. Pasal saya tuan rumah.
Saya lah orang yang mula-mula buka Quran dan tutup buka Quran. Hari-hari menangis. Beginilah mak saya ni didik. Mak saya garang. Pinggan mangkuk, periuk belakang pun dah singgah dah kawanan ni. Nakal ni Ustaz. Tapi bapa saya ni Masya Allah, jentik pun tak mana. Marah dengan suara yang tinggi pun tak mana. Begitu, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, hidup dalam suasana agama. Tapi apabila bertukar suasana, saya pergi kerja. Saya pergi kerja, jadi tukar suasana. Ketika itu pula rock tengah berkembang. Lagu-lagu rock macam mengata. Dekat mana-mana pun dengan lagu rock je. Dekat rumah tu kadang-kadang mengajar. Kadang saya tolong juga mak bapak saya ni mengaji. Mengajar anak-anak mengaji lah. Anak-anak orang mengaji, insyaAllah. Mulut baca. Mengajar orang. Tapi telinga tu jiran sebelah rumah buka lagu kuat-kuat. Sinaran matamu bak kejora. Ingat tak lagu tu? Lagu kumpulan apa Ji? Jangan malu Ji, insyaAllah. Lagu kumpulan Syed. Hari-hari bila dengar lagu tu, kita rasa sedap pula lagu tu. Jadi bila kita galakkan, kita biarkan diri kita ini untuk memasukkan sesuatu perkara yang melalaikan, apa yang berlaku, dia jadi syok. Pasal perkara lain-lain ni sedap saya. Ya, betul tak tuan-tuan? Lagu rock. Kan? Masya Allah. Dia kan jadi seronok. Sampailah timbul dalam hati tu nak cuba nyanyi lagu tu. Bila mak dengan bapak saya ni, Masya Allah, keluar rumah atas apa ni, Masya Allah, jemputan orang. Jemputan kahwin, wali matu urus. Dia pergi, saya tinggal seorang. Kakak saya 2 orang dah pergi sekolah belajar dah. Saya tinggal seorang kat rumah. Mak saya tak ada, bapak saya tak ada, saya lepaskan geram. Nyanyilah kuat-kuat. Bila kau lepaskan perasaan, nak tengok ni nyanyi, boleh nyanyi lagu rock tak? Selama hari ni nyanyi nasyid je. Ya, marhaban kan. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani. Hari-hari lagu tu. Hidup ini bagai lampu dinding. Kita dengar lagu-lagu yang jenis lagu tu. Tapi nak cuba juga hati tu, pasal galakkan, kita galakkan telinga kita, dia dengar lagu-lagu rock tu sampai kita ada niat nak nyanyi lagu tu. Mak bapak tak ada, saya menjerit dah kat rumah. Terasa pula sedap juga aku nyanyi lagu rock ni, insya-Allah. Kan? Tengah syok nyanyi, mak dengan abah balik. Kan, sallallahu ala Muhammad. Berlakon terus. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, itulah suasana saya dibesarkan. Bila tukar je suasana, apa yang berlaku? Masya Allah. Bermakna kita menggalakkan suasana itu, kita galakkan suasana itu untuk masuk dalam hati kita. Jadi daripada nak cuba nyanyi rock, nak jadi pula artis rock. Dia begitu. Makin lama makin menekat kehendak tu. Dan akhirnya saya dapat juga jadi penyanyi. Itulah kumpulan Madison, kumpulan pertama yang saya masuk dulu 1986. Jadi pergilah undangan majlis kahwin kan. Bila nyanyi dekat atau bawah kemah ni tuan-tuan, orang dah puji dah. Bila orang dah puji, baguslah kau nyanyi, sedap suara kau. Kan? Apa kita rasa? Kita rasa seronok. Kita rasa syok, betul suara aku ni sedap. Kita dah mula perasan sendiri. Jadi apa berlaku dengan pujian ini tuan? Apabila pujian ini kita tidak pulangkan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa berlaku? Dia lama-lama membentuk diri kita, hati kita ni jadi riak. Bila kita tidak kawal riak ni, bila kita tidak usaha untuk membuangkan riak dalam hati kita ni, apa berlaku? Dia jadi takabur. Dan akhirnya dia akan jadi sombong, tuan-tuan. Ini bahaya. Sebab di dalam kita menerima pujian daripada orang atas alasan apa sekalipun, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Kenapa pula Alhamdulillah? Kerana kita pulangkan balik segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak ni puji-puji ni, kerana semua yang berlaku pada diri kita, semua apa yang kita dapat hari ini merupakan nikmat dan apa saja, semua di atas
kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya daripada Allah. Jadi kita tak layak menerima kepujian, jadi kita sebut alhamdulillah. Maknanya kita pulangkan balik pujian ini. Jadi apabila kita tidak pulangkan balik, apa yang berlaku itu yang melekat dalam hati. Syok. Jadi seronok nak jadi penyanyi, masya-Allah. Jadilah penyanyi, berjayalah jadi penyanyi, recording artis. 1986 dah buat album, dia tak berapa menjadi, sehingga 88 buat album solo, masya-Allah, album kumpulan Madison, meletup nama, lagilah orang ramai puji. Duduk dalam pencatau pujaan 10 Nescafe, 14 minggu berturut-turut. Kalah kumpulan Carefree. Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu. Maklum ketika itu umur berapa tahun? Datang kumpulan Madison ni habis cantas, pecah rekod dia, masya-Allah. Kita memecahkan rekod kumpulan Carefree, kita 14 minggu. Jadilah berjaya, masya-Allah. Sehinggalah satu hari mak saya tahu jadi saya ni jadi penyanyi rock. Dialah orang yang paling sedih, tuan-tuan. Dia kecewa. Kerana apa? Masya-Allah. Dia risau. Kerana apa? Inilah anak aku lelaki seorang yang menjadi harapan aku. Harapan apa? Harapan untuk mendoakan dia apabila dia mati besok. Dia berada dalam kubur seorang-seorang. Dia mengharapkan, masya-Allah. Ini 3 perkara. Kan? Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam ini mati, maka terputuslah amalan dunia ni, masya-Allah. Hanya 3 perkara saja yang dibawa. Amal jariah, ilmu yang manfaat, dan yang ketiga, doa anak yang saleh. Jadi bila jadi penyanyi rock, masya-Allah, kan, tak dapat, dia risau, tak dapat nak doakan. Kerana apa? Ialah ibu bapa dia tahu, dia pengalaman hidup dia dah banyak, kan. Bila jadi penyanyi rock ni, anak aku boleh jadi ke anak yang soleh? Boleh ke anak aku jadi anak yang soleh? Anak yang soleh ni apa? Apa maksud soleh ataupun solehah? Kena tahu. Lebih-lebih lagi yang muda-muda ni, masya-Allah, kena tahu. Saya boleh belajar, tuan-tuan, bagi memondok, nak tahu ni apa benda soleh yang sebenar-benarnya, maksud yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang tu orang tahu cakap je, keluar dekat Facebook kan, kawan lahir, alhamdulillah hari ni bertambah lagi umat Nabi Muhammad, isteri saya berjaya selamat melahirkan seorang bayi lelaki. Kita kawan dia kan, kita pun komen. Macam apa kita komen? Tahniah bro, kan, tahniah sahabat, mudah-mudahan semoga Allah kurniakan seorang anak yang saleh. Apa makna anak yang saleh ataupun salihah? Kena faham supaya kita dapat mendidik anak kita ini di landasan yang betul seperti yang dimaksudkan. Anak yang saleh ini ataupun salihah adalah satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya. Bukan anak saja, kita ni. Satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 60-70 tahun. Kenapa 60-70 tahun? Kerana itulah umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ini sekitar 60-70 tahun. Sedikit yang sampai lebih daripada itu. Satu orang yang menyerahkan keseluruhan hidupnya 67 tahun, 60-70 tahun rela diaturkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Jadi ibu faham dah hari ni. Malahan dah lama dah faham, kan? Tapi hari ni kita bagi peringatan lagi. Pasal ini adalah amanah daripada guru saya. Amanah ilmu yang saya kena sampaikan. Ini amanah. Bukan saya ustaz, bukan nak mengajar, tuan-tuan. Saya bukan ustaz. Saya baru nak start jadi ustaz. Masya-Allah, kan? Jadi masya-Allah, kan, ibu-ibu nak didik anak ini dengan apa? Dengan Quran, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada benda lain lagi dah. Tak boleh ada perkara lain lagi dah. Engkau nak berniaga, masya-Allah. Engkau nak menjadi seorang yang berjaya, engkau tengok Mark Zuckerberg. Berjaya dapat berbilion-bilion ringgit, kan, atas buat FB. Besok nak belajar komputer nak, kan, jadi seorang programmer yang hebat.
dapat mencipta satu aplikasi yang membuatkan kau boleh jadi kaya. Oh, dia dah. Ha. Jadi dah, dia bukan gitu. Masya-Allah. Mesti nak berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Saya belajar perkara ni, satu perkara ni, masya-Allah. Berfikir mengikut Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam ketika saya keluar di India. Kenapa saya ambil India? Kita nak tengok orang India ni perkembangan Islamnya sangat besar. Sangat hebat. Orang masuk Islam hari-hari, tuan-tuan. Atas sebab apa? Orang buat dakwah, tuan-tuan. Tidak henti-henti buat dakwah. Sehingga kan perkembangan Islam ini oleh penduduk-penduduk India ni makin lama makin ramai masuk Islam, sehingga kan kerajaan dia takut. Kerajaan yang bukan Islam ni takut di atas perkembangan itu. Itu sebab hari ni macam-macam hal buat. Kita dah pernah dengar kan, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu ni terhadap orang Islam di India. Masya Allah. Kerana dia takut. Jadi kejayaan ini, tuan-tuan, Masya Allah, membuatkan saya ni nak pergi ke sana. Bukan nak dakwah orang India, tak. Nak belajar dengan orang India ni, apa dia punya fikir dia hari-hari. Fikir dia hari-hari apa benda, Masya Allah. Anak dia 4-5 tahun ni, tuan-tuan, dia akan diantar dulu ma'at hafiz. Untuk dihafalkan Al-Quran budak ni. Dijadikan hafiz dulu. Selepas dah jadi hafiz, dah buat syahadah, confirm dah jadi hafiz, Masya Allah. Dia hantar pula pergi madrasah, menadah kitab pula. Dijadikan anak ini alim. Hafiz, alim, hafizah, alimah. Bila dah hafiz, alim, hafizah, alimah, baru dia hantar dah sekolah kerajaan. Belajar akademik. Belajar matematik, sains, geografi, sejarah dan sebagainya. Kan, kita terbalik sini. Kan, kita atas sekolah akademik dulu. Budak ni tak berapa nak pandai, baru hantar madrasah. Begitu. Itu budaya lah, mungkin bukan kat sini, insya-Allah. Di luar sana begitu. Memang budaya kita memang macam tu, insya-Allah. Jadi saya tanya dengan orang sana, tuan, Masya Allah, lain betul sistem kat sini. Hantar anak jadi hafiz dulu, dan jadikan alim, baru hantar sekolah akademik. Nak jadi doktor ke, jadi accountant, jadi engineer ke, Masya Allah. Kenapa begitu, tuan? Dia cakap. Jadi jawapannya apa? Pendek sikit je, tuan-tuan, tapi terkesan pada diri saya. Apa dia cakap, tuan? Apabila anak ini dah besar, dia dah berjaya dalam hidupnya, dia dah ada profession ataupun dia dah ada kerjaya, seorang engineer, seorang accountant ke, seorang doktor ke, dia berjaya di dalam perniagaan dia, jadi kaya, tapi tetap hidupnya berpandu dengan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu taala wasallam. Jadi apa yang berlaku, Masya Allah, apa kesannya di dalam Al-Quran dan sunnah, Masya Allah. Orang India ni, tuan-tuan, sebelum dia pergi office dia, pergi ke klinik dia, sebelum dia buka kedai dia, tuan-tuan, dia akan buat kerja agama dulu. Selagi tak selesai buat kerja agama dia, dia tidak akan pergi kerja. Dia tidak akan buka kedai dia, tak akan buka klinik dia. Dia selesaikan dulu pergi kerja. Apa benda yang dia buat? Masya Allah. Sana masjid banyak, tuan-tuan, tiap penempatan ada masjid. Dalam satu daerah tu dia ada satu masjid besar. Tapi di kampung-kampung ni ada masjid macam ni juga, tapi ni kira dah besar ni masjid ni. Sana masjid ada 3 saf dah kira masjid dah. Jadi dia ada, Masya Allah, orang-orang masjid ni, datang masuk masjid ni, dia ada satu orang yang pantau siapa tak datang masjid. Bila solat subuh je, habis je bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah yang bertanggungjawab ni terus bangun, panggil siapa-siapa yang kena pergi, orang yang tak nak masjid. Jauhlah. Bangun, mulakat, pergi jumpa umat Nabi. Masya Allah. Pergi mana? Pergi orang yang tak datang masjid tadi. 2 orang. Kalau 3 orang tu maknanya 6 orang kena pergi. Satu kumpulan tu 2 orang. Kalau ada musafir, kalau ada orang Malaysia ke Indonesia sedang bermusafir, sedang belajar buat dakwah ni, tuan-tuan, dia akan panggil kita, keberkatan musafir ni dia nak.
Jadi Malaysia bangun. Nanti lepas tu satu orang tempatan yang tunjukkan rumah orang yang tak hantar masjid tu. Dia pergi. Kerana apa? Kerana mereka nak amalkan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sahabat tak datang masjid, tuan-tuan, Rasulullah tak letak hukum. Rasulullah pergi dulu masjid, pergi ke rumah orang tu yang tak datang, nak tahu kenapa dia tak datang masjid. Kerana keuzuran ke, kerana dia tak mahu ke, masya-Allah. Baru Rasulullah akan buat keputusan. Masya-Allah. Jadi dia akan panggil, dia akan bawa pergi ke masjid, masya-Allah. Mungkin orang tu subhanallah, orang tu masya-Allah dia uzur ke. Kalau uzur mungkinlah masya-Allah orang kampung boleh bantu dia. Kalau dia tak ada duit nak beli apa, nak beli ubat, orang kampung boleh bantu dia. Begini cara dia orang berfikir, tuan-tuan, masya-Allah. Jadi kita orang tak datang masjid ni, jangan kita sumpah, jangan kita pulaukan, tak boleh. Pasal itu bukan cara Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Untuk memakmurkan masjid ini, masing-masing sunnah kena buat kerja yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa dia? Kena buat dakwah, kena bagi tahu kat orang, masya-Allah. Kena pujuklah hati orang ni yang tak datang masjid ni, tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak tahu apa masalah dia. Bila kita hubungkan silaturahim, assalam, sebarkan salam, sebarkan kasih sayang. Dalam kasih sayang itu kita akan mengetahui apa masalah dia tak pergi masjid. Itu sebab inilah perkara yang saya buat, tuan-tuan. Apabila saya balik je daripada India, Bangladesh, Pakistan ni selama 4 bulan keluar khuruj, masya-Allah. Banyak perkara yang saya belajar. Ketika keluar 4 bulan tu banyak benda saya belajar.